dia punya sin, tak kala berlangkah masuk ke dalam syurga itu, mereka disambut dengan teduhan pohon bidara. Pohon bidara dan pohon bidara yang di syurga selamat dan tidak berduri. Kenapa pohon bidara? Sidr, mungkin kerana aromanya, kerana harumnya, dan dia dapat aromanya tu menusuk. Aromanya tu menusuk. Fi sidrim makhdud. Menarik untuk kita fikirkan bahawa sebab semalam ada yang tanya tentang sama ke buah dekat sana dengan dekat bumi. Kalau pisang di syurga, pisang di bumi. Tuan-puan, kalau saya sebut buah pisang atau buah betik atau buah apple, berapa banyak jenis buah yang tuan-puan boleh nyatakan? Contoh buah pisang. Pisang ada berapa jenis? Pisang awak, pisang aku, pisang abu, pisang tanduk, pisang emas, pisang payung, Pisang Restali. pisang rastali. Banyak jenis pisang. Pisang berangan. Sangat banyak. Dan adakah semua jenis pisang tu sama? Tak, dia berbeza-beza. Kalau pisang tanduk gunanya untuk menanduk. Kalau pisang emas, dia tak sesuai untuk digoreng. Dia ada pisang-pisang yang jenis sesuai untuk buat cekodok, sesuai untuk buat goreng. So, pelbagai jenis pisang. Dan bila Allah sebut tentang buah, kalaupun sama namanya, dah tentu dia jenis yang berbeza. Buah, ialah dia, kalau pisang yang ada dekat dunia ni, dia dapat zat tu daripada tanah bumi. Tanah dunia yang low level. Dan pisang di syurga itu tumbuh pula di tanah yang, Allah tidak pernah sebut tentang tanah dalam syurga. Allah cuma kata jannat. Jannat ni benda yang tak nampak. Dan jannat ni, dia punya idea ialah tanah dalam syurga tu tak nampak sebab dia ditutupi dengan rumput-rumput. Saujana mata memandang. Hijau. Tak nampak tanah. Itu antara maksud jannah. Benda yang tak nampak. Buminya tu tak nampak di syurga. Sudah tentu dia punya menumbuhkan pokok dan pisang yang berbeza dari sudut garam mineral khasiatnya. So watalhim mamdud, dan pokok-pokok pisang, pisang yang tersusun rapi buahnya. Watalhim mamdud. Semalam kita tengok pohon bidara. Sekarang Allah kata pohon pisang. Pisang tersusun. Itu buah pisang. Kalau pokok pisang yang tersusun, macam ni kan? Buah pisang yang tersusun. Kalau pelepah pisang yang tersusun, pelepah pula. Pokok. Macam ni. Kan cantik. Dia tak semua pokok pisang tu jenis yang kita nampak macam ni. Dia ada pokok pisang hiasan. Pisang kipas nama dia. Bayangkan sepanjang jalan kita menuju ke tempat, mungkin tempat berehat ke, ditumbuhi oleh pokok-pokok yang begini, yang memayungi. Tadi pokok bidara yang memayungi dan pokok pisang yang tersusun sebagai hiasan sepanjang jalan. Bukankah kalau kita tengok kebun-kebun yang teratur, tersusun, macam yang lelaki baju merah ni duduk. Kan pisang dia tu tersusun cantik. Yang sebelah atas, tasbih kayu khasiat tinggi ni. Pohon pisang dia tu cantik, tersusun, indah. Dan basically, mungkin ada buah pisang, kan tandannya berjuntai macam ni, tersusun rapi, cantik di sepanjang jalan. Itulah antara bentuk gambaran
Syurga. Fi sidrin makhdud wa talhin mamdud. Ada pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Malah pelepahnya tu dia punya daun-daun dia tu juga tersusun. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang tetap terbentang sepanjang jalan. Dan jalan di bawah naungan. Ni macam ni, sidewalk di bawah naungan, jalan yang terbentang. Allah kata naungan yang terbentang. Sepanjang jalan tu dia ada naungan. Kan ingat lagi tak filem yang ngetop dulu sebelum Korea berjaya masuk ke tanah Melayu ni, sebelum K-pop berjaya masuk, kita gila-gilakan cerita Winter Sonata. Dan Winter Sonata ni yang orang suka kerana naungan pokok-pokok yang macam ni. Latar belakangnya tu. Macam ni. Kan cantik. Dan Allah sedang bagi tahu, golongan kanan, korang dapat nikmat macam ni. Berjalan masuk ke dalam syurga, adanya pokok-pokok yang menaungi, adanya pokok-pokok yang hiasan tersusun kiri dan kanan, dan naungan yang tetap terbentang. Membacanya saja kita sudah cukup aman. Dan ini golongan kanan. Golongan kanan. Kemudian, wama imaskub, dan air yang mengalir. Satu pendekatan berbeza yang Allah datangkan kali ini. Selalunya bila sebut pasal syurga, Allah kata tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Tapi kali ini Allah kata air yang sentiasa mengalir. Allah tak kata sungai. Tapi Allah sebut air yang sentiasa mengalir. Dan sekarang kalau kita Google apa maksud air yang sentiasa mengalir. Okey. Kita copy, kita pergi Google. Air yang sentiasa mengalir. Google suggest gambar apa? Dia suggest gambar sungai yang macam ni. Tapi macam ni juga air yang sentiasa mengalir. Macam ni juga air yang sentiasa mengalir. Cuba bayangkan sedang kita berjalan di bawah naungan, kita dengar air mengalir. Kita dengar bunyi air mengalir. Tadi kita berjalan, badan kita rasa perubahan cuaca, sentiasa redup. Walaupun mungkin ada cahaya tapi di bawah naungan tu redup. Kita orang-orang yang kinestetik, dia sudah rasa senang, tenang, sebab dia tahu dia sedang berjalan di bawah tempat yang redup. Kemudian bila sebut pisang, bukan kita tak pernah bau aroma pokok pisang dan buah pisang tu. So sekali lagi aroma pisang tu menerjah ke hidung. Dan kita tahu berjalan di bawah pokok, dia punya suasananya mendamaikan dan dia ada aroma pokok tu. Dan kemudian orang-orang auditory, orang-orang yang selalu mendengar, suka mendengar, dia boleh rasa deruan, bunyi air yang mengalir. Visual, orang visual dah tentu dia nampak picturesque. Tempat tu sangat indah. Pokok kiri kanan, ada naungan, redup, nampak air tu mengalir. So seluruh panca indera kita aktif sewaktu baca ayat ni.
Tapi kadang kita baca ayat ni laju. Fi sidrin makhdudin wa talhim mandudin wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Tu baca slow-slow. Fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Kan setiap satu tu ada wajibul gunnah. Yang kita kena panjangkan 2 harakat. Dan boleh jadi setiap gunnah dan dengung ini supaya kita lebih lama dan lebih nikmati maksud ayat tu. Gitu. Dan itulah gambaran syurga bagi golongan kanan. Dimulakan dengan pemandangan indah yang sangat mendamaikan. Pemandangan-pemandangan indah yang sangat mendamaikan. Apa beza dengan golongan yang di atas? Kan? Apa beza dengan golongan yang di atas? Selepas daripada Allah kata, As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allah terus sebut tentang tempat duduk. Allah sebut tentang tempat duduk. Kerana apa? VIP. Dia tak perlu cerita macam mana dia sampai. Sebab dia dah ada tempat di situ. So Allah terus sebut tempat duduk. Tapi untuk yang syurga marhain, marhain tak marhain lah, ashabul yamin, golongan kanan, nak datang ke syurga tu, sudah masuk ke syurga, nak datang ke tempat occasion tu, pelbagai pemandangan sudah dinikmati. Sebab VIP, dia berjalan cepat. Kadang dia tak nampak pun pemandangan ni. Sebab kerusi dia sudah tersedia. Orang tunggu dia untuk majlis tu. Tapi untuk orang-orang ni, orang belakang tabir, setiap inci tu dia nampak. Jalan masuknya macam mana, kan detail. Kapetnya macam mana, kerusinya macam mana disusun. Kalau VIP dia tak tahu itu semua. Yang penting dia sudah sampai kerusi dia. Duduk. Tapi untuk orang lain, untuk ashabul yamin, Allah cerita detail perjalanan dia satu persatu. Setiap langkah itu bererti. Kemudian Allah kata, wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. Kalau muqarrabun, Allah kata wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang terpilih. Dari sudut makna anda sudah dapat menebak apa perbezaan dia. Anda sudah dapat menyangka apa perbezaan dia. Satu buah-buahan yang banyak, multiple buah-buahan yang banyak, satu lagi buah-buahan yang terpilih. So mana lebih tinggi nilainya? Dah tentu yang terpilih. Tapi still ahli syurga yang lain dapat buah-buahan yang banyak. Unlimited supply. Unlimited supply. Wa fakihatin katsirah. Dan berapa banyak buah yang kita pernah terfikir ada. Kan? Contoh apa? Buah tomato. Jenis tomato. Jenis tomato. Ni berry. Dia termasuk dalam berry. Berapa banyak ni jenis tomato? Tomato banyak jenis. Berry. Itu baru tomato. Belum apple. Belum langsat. Belum cempedak. Belum rambutan. Belum durian. Wa fakihatin katsirah. Berapa banyak jenis buah. Buah-buahan yang banyak.
Dan buah-buahan ini dia punya atribut dia fakihah. Fakihah ni selalunya ditranslate sebagai buah. Tapi fakihah adalah buah yang kalau kita cicipi sampai ke mulut kita, dia punya jus dia tu punya manis sehingga kita tersenyum. Kan macam kita makan buah dan buah tu manis, sedap, juicy, kita automatik senyum. Itu maksud fakihah. Pemakannya senyum. Wa fakihatin katsirah. Pemakannya senyum. Kemudian la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Unlimited supply, la maqtu'ah, tidak terputus, wala mamnu'ah, dan tidak terhalang. La maqtu'ah, selain daripada diartikan sebagai unlimited supply, tidak putus, sentiasa ada, dia juga boleh diartikan sebagai buah itu masih kekal di pokok. Buah itu masih kekal di pokok. Tuan-puan, kalau kita masuk ke dalam katalah ladang rambutan. Macam ni kan, ladang rambutan. Ladang rambutan. Cuba tengok dekat bawah. Dekat bawah ni. Kan nampak tanah. Lepas tu yang rumput dia ni hijau tak hijau. Kemudian bawah pokok tu kadang ada buah yang terlebih masak, jatuh. Dan dalam pokok tak semua buah masak, ada yang dah merah, ada yang masih hijau. Tu masih hijau. Ada putiknya berguguran. Dekat syurga, bawah pokok ni bersih. La maqtu'ah. Buah tu tak jatuh. Buah tu tak jatuh. Tidak terpotong. La maqtu'ah. Tak, apa nama, kalau Jawa kata bonyok. Terlebih masak. Tak, bonyok ni, dia dah masak, bila dia jatuh, dia jadi lembek buah tu. Selalunya buah pelam, buah mangga. Rambutan ni bila dia terlalu masak, dia jadi hitam. Dan banyak yang berguguran. Dia tak gugur. Buah tu kekal. Dan wala mamnu'ah. Dan kali ini, tiada sebarang buah yang dilarang. Kalau dulu ada pokok yang ditegah untuk pergi, kali ini tak. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tiada sebarang pohon larangan. So sepanjang jalan kita itu, kita bukan saja nampak dengar air mengalir. Tapi di sepanjang jalan ada pokok buah-buahan yang sangat banyak. Dan semuanya buah sudah ready untuk dimakan. Tak ada terlebih masak, tak ada yang belum masak. Just nice. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Kemudian wa furushim marfu'ah. Tempat tidur. Furush ni tempat tidur. Selalu kita translate sebagai katil. Firash, kapet ataupun alas. Kapet atau alas. So, apa sahaja yang kita boleh bayangkan sebagai tempat tidur. Kalau orang Jepun sebut apa? Tatami. Kan? Tatami macam ni. Dan cuba tengok. Kalau dahulu tatami ni semacam ini je. Semacam ini. Sekarang dia dah upgrade. Tinggikan sikit. Dia dah letak macam ni. Ada apa nama? Ada ruang di bawah.
Dia dah buat bentuk macam kapet. Yang ini siap ada sponge pula kat dalam. Di syurga, tempat tidur, kapet ke ataupun tilam ke, wa furushim marfu'ah, di-upgrade. Marfu'ah bukan sahaja menunjukkan tinggi, marfu'ah di-upgrade. Yang selama ni idea kita sebagai katil dan tilam sebagai itu sahaja, ada 4 kaki dan ada tilam di atasnya. Tapi di syurga, dia dinamakan katil dalam bentuk berbeza, di-upgrade. Tuan-puan, kita pernah terbayang ke nak tidur di katil mahal? Kan? Contoh macam ini, ataupun macam ini, ada curtain-curtain, atau macam ini. Katil rumah kita tu IKEA je. Tapi ni siap ada renda-renda ni. Tak mampulah kita. Dan Allah kata marfu'ah. Marfu'ah nilainya tinggi. Marfu'ah ni upgraded. Dipanggil katil juga. Tapi marfu'ah. Wa furushim marfu'ah. Untuk muqarrabun mereka ada kerusi. Mereka berehat di kerusi. Tapi ashabul yamin Allah terus sebut katil. Wa furushim marfu'ah. Kalau di atas surur. Surur. Ini furush. So sama ada orang itu, kalau muqarrabun itu duduk di atas kerusi, kita masih duduk di atas lantai. Ataupun duduk di atas kapet. Di atas hamparan. Di atas permaidani. Wa furushim marfu'ah. Namun permaidani itu di-upgrade. Inna ansya'nahunna insya'a. Kemudian kami ciptakan buat mereka. Kami datangkan buat mereka pasangan-pasangan yang sangat istimewa. Dia tak semestinya isteri dekat sini. Pasangan. Inna ansya'nahunna insya'a. Kami jadikan buat mereka pasangan yang sedundun. Sedundun. Apa? Bagai pinang dibelah dua. Benar-benar pinang dibelah dua. Inna ansya'nahunna insya'a. Seperti mana secocok. Seperti mana keadaan kita di situ, begitulah pasangan kita. Sepadan, secocok. Sebab kita sekarang kadang bagai pinang dibelah kapak. Kadang tak ngam. Kadang besar sebelah. Kadang tak pecah dua pun. Pinang dengan kapak kan. Bagai pinang dengan kelapa. Durian dengan mentimun. So, inna ansya'nahunna insya'a. Kami ciptakan bagi mereka pasangan-pasangan yang sepadan. Faja'alnahunna abkara. Dan kami jadikan mereka abkara. Sentiasa dara. Bila sebut dara, selalunya kita gambarkan apa? Oh, anak dara. Abkara basically ya, maksud asalnya sebagai anak dara. Tapi instead of kita hanya tumpukan kepada benda fizikal, why not kita lihat dari dimensi emosi. Bila sebut tentang anak dara, bagaimana perilaku anak dara? Dulu. Sekarang tak payah ceritalah. Sekarang ni mereka sudah begitu, begitu woke. Kecuali yang begitu jaga diri kan. Kalau dulu anak dara ni macam mana? Bayangkan zaman Nabi 1400 tahun waktu Quran ini turun, perempuan yang disebut anak dara ni macam mana? Belum terdedah dengan apa? Dengan gadget, dengan kemodenan. Anak dara ni macam mana? Sifatnya apa? Malu-malu.
Tak kira yang dara ke yang teruna, sifat dia apa? Malu-malu. Nak bertentang mata tu jarang sekali. Kan kadang dia ketawanya tu tidak terbahak-bahak, tapi senyumnya tu senyum simpul. Senyum-senyum, tertunduk-tunduk, malu-malu. Tuan-puan, cuba ingat balik waktu tuan-puan bertemu dengan suami kali pertama. Atau suami bertemu dengan isteri kali pertama. Setelah sah diijab kabul, macam sekarang ke kita punya perbualan ataupun kita punya apa nama komunikasi? Tak. Momen malu-malu itu yang Allah kekalkan. Ini seronoknya kan. Faja'alnahunna abkar. Kami jadikan mereka malu-malu, segan-segan. Kan ada orang ambil video nak tunjuk yang perempuan tu tak pernah dipegang lelaki atau lelaki tu tak pernah pegang perempuan, tak kala apa upacara yang tak sepatutnya dibuat waktu kahwin. Apa? Batal wuduk. Cuba tanya, sejak bila Allah suruh batalkan wuduk secara sengaja? Tak ada, tak pernah. Sepatutnya pasangan suami isteri mengekalkan wuduk. Allah tak pernah perintahkan, batalkanlah wuduk. Tak, kita je yang buat. So dalam upacara batal wuduk tu korang apa? Yang perempuan ni sampai menggeletar tangan, nak pegang tak pegang, resah gelisah. Itulah sweet moment. Kali pertama kita sebagai pasangan suami isteri masuk berdua dalam bilik yang tertutup. Yang hanya kita tahu apa yang berlaku dalam tu. Malu-malu, masih segan-segan. Satu duduk kat bucu katil sana, kita duduk kat bucu katil kat sini. Dua-dua saling pandang dinding. Dada abak-abak. Abak-abak, kejap apa? Nafas bergelora. Tu faja'alnahunna abkar. Dia bukan hanya dipandang dari sudut fizikalnya itu dara. Tak. Tapi perasaan malu-malu tu. Segan, masih rasa malu. Momen itu yang kita kadang rasa dekat dunia ni mungkin sekali. Kalau yang kahwin dua kali. Kalau yang kahwin tiga kali. Tapi Allah jadikan ianya kekal. Dahsyat. Urban atroba. Yang tetap mencintai jodohnya. Serta yang sebaya umurnya. Uruba fokus pasangan tu tadi, dia hanya fokus pada kita. Pasangan tu tadi mengkagumi kita, uruba. Dia hanya fokus pada kita. Tuan-puan kadang, yelah dah berpuluh tahun, berbelas tahun jadi suami isteri. Dan kita kata kita sudah sangat memahami pasangan kita. Kadang isteri kita bercakap, ataupun kita bercakap, isteri kita sambil lipat kain. Sambil lipat kain. Cuba sesekali, kita sebagai suami, isteri tengah bercakap, kita terus tenung dia. Tenung lama-lama, dalam-dalam. Perhatikan baik perkataan dia, beri tumpuan. Cuba buat satu hari. Dia akan bawa satu rasa yang berbeza.
si isteri dia akan rasa sangat dihargai oleh suami. Sebab bila bercakap, kita bagi tumpuan 100%. Itu urumah. Dan orang-orang yang dominan suka dibuat begitu. Yang dominan dalam cerita ini siapa? Yang dominan dalam ayat ni siapa? Ashabul Yamin. Pemilik syurga tu. Yang empunya syurga tu. Bila dia masuk dalam syurga dia, ada pasangan dan pasangan dia beri sepenuh perhatian pada dia. Dia tak akan pandang pada yang lain. Kita sudah hilang rasa kasih sayang sebab bila kita balik, masing-masing tengok gadget. Dah tak hirau pasangan masing-masing. Sambil bercakap, sambil bagi arahan, sambil tengok phone. Urubah. Dia beri tumpuan, dia cinta solely untuk pasangan dia. Dan atsroba. Sebaya. Sekufu. Atsroba. Dan semua itu Allah kata apa? Li ashabil yamin. Semua itu untuk ashabil yamin. Puak kanan. Semua itu untuk puak kanan. Dahlah tadi kita melalui perjalanan yang indah. Banyaknya buah-buah. Sampai ke rumah ada katil yang di-upgrade. Ada pula pasangan yang sedang menunggu. Dan pasangan itu sangat mencintai. Dan saling malu-malu. Dan bercakap pun macam dekat balik tabir. Suasana itu Allah create khusus untuk puak kanan. Dan lebih menggembirakan bila Allah kata sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Sebahagian besar dari orang dulu dan sebahagian besar dari orang kemudian. Apa beza dengan orang sebelum ni? Orang sebelum ni sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Okay? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Perkataan sullah ni. Sullah ni bila kata sebahagian besar, tadi muqarrabun pun sebahagian besar. Ini ashabul yamin pun sebahagian besar. Oh, rupanya begitu bernilai para sahabat. Di samping Rasulullah, di sisi Allah. Sangat ramai antara mereka yang kalaupun tidak muqarrabun, mereka jadi ashabul yamin. Dan kalau kata sebahagian besar, kan sebahagian besar atau majority ni 51/49. Itu majority. Sebahagian besar. Tapi itu itu disebut majority. Tapi sebilangan besar ni, kalau ikut pecahan, katalah pecahan paling besar 1/2. Lebih besar daripada 1/2 adalah 2/3. 1/2 itu apa nama 50-50. Kan 50-50. Allah kata sullatu minal akhirin. Lebih besar daripada sebahagian besar dari orang yang datang kemudian. So kita letaklah bukan 50-50 tapi lebih besar daripada itu 2/3. Sekarang jumlah umat Islam akhir zaman berapa? 1.2 bilion. 1.2 bilion. Dan Allah tak kata akhirin itu spesifik kepada hanya orang Islam. Boleh jadi kepada seluruh manusia. Katalah 1.2 bilion, 2/3 dari 1.2 bilion, 2/3 dari 1 bilion. 800 juta.
2/3. $700 juta. Penduduk Malaysia baru lebih kurang 16 juta. 700 juta. Seluruh Indonesia 300 juta. Ini 700 juta. 2/3 dari 1 bilion. 1.2 bilion. 700-400 juta. Itu kalau akhirin itu hanya pada orang Islam. Kalau pada seluruh manusia, sekarang 5 bilion. 5 ke 6 bilion. So 2/3 is 4. Kalau 6 bilion, 4 bilion. Sulatun minal akhirin. Tapi yang pasti ialah chances untuk masuk ke dalam golongan ini tinggi. Chances untuk masuk ke dalam golongan ini tinggi. Sekurang-kurangnya 23 probability kebarangkalian. 2/3. Dan menariknya, ada 3 golongan yang Allah sebut. Golongan pertama adalah golongan yang super berjaya, muqarrabun. Golongan kedua, ashabul yamin, juga berjaya. Dan golongan ketiga adalah ashabus shimal, lepas ni, yang tidak berjaya. So, kalau nak buat perbandingan, 3 golongan, 2 daripadanya berjaya, 1 tak berjaya. Dia masih dalam kategori 2/3. Chances untuk kita berjaya adalah 2/3. Tuan-puan, kita ambil exam. Markah lulus 50. So, peluang kita adalah 1/2. Sekarang ambil lagi sekali exam. Paper yang lain. Markah lulus 30. Peluang kita untuk berjaya ialah 2/3. Itu dia punya imbalan. Kita ambil periksa, markah penuh 100%, markah lulus 33%. Dapat 33, jalan. Masuk syurga. Tu, nilai 2/3 tu. Bukan markah lulus 70%. Tak. Ni markah lulus 30. 33. Tak nak rebut ke? Jomlah kita rebut sama-sama ramai-ramai. Kita masuk berkumpulan ke dalam syurga. Dan ini bentuk syurga yang Allah bentangkan pada kita. Kemudian, wa ashabus shimal, dan kepada golongan kiri. Puak kiri. Ma ashabus shimal. Alangkah buruknya golongan kiri itu. Alangkah kejinya, alangkah seksanya golongan kiri itu. Fi samumin wa hamim. Mereka di badai angin panas yang membakar. Fi samum. Samum ni angin panas yang membakar. Bahang. Wa hamim, dan air menggelegak. Dan air menggelegak. Kedua-dua syurga Allah ada sebut air tak? Tadi syurga untuk ashabul yamin ada. Untuk ashabul shimal ada tak sebut air? Ada ke tidak? Ada dalam cawan. Pengiring-pengiring kita tu yang bawa air. So ada sebut tentang kaksin. Ada air. So sekarang untuk penduduk neraka. Ashabus shimal. Penduduk neraka. Fi samumi wa hamim. Fi ni dalam. Dalam. So maksudnya,
Kemana pun mereka lari, di mana pun mereka berada, mereka sentiasa di dalam tu. Fi. Kita kadang kalau angin kuat, kita boleh cari tempat berlindung. Tapi Allah kata fi, dalam. Siapa-siapa yang ada pengalaman pergi buat umrah waktu Ramadan, anda berkesempatan untuk merasai bahang panas Ramadan. Saya sempat rasa 1 hari dalam bulan Ramadan. Hari sampai itu 30 Ramadan. Besoknya raya. So, waktu hari sampai, turun dari bas. Dalam bas kan aircon. Turun dari bas nak menuju ke hotel. Turun dari bas. Dia punya angin datang. Angin datang slow dia. Tapi dia bawa bahang. Dia bawa haba. Tak tahan. Tak tahan. Sementara nak tunggu keluarkan beg daripada bas dah berpeluh-peluh. Cepat-cepat nak masuk dalam lobi hotel. Sebab ada aircon. An-nari samum, itu baru angin panas. Dan sentiasa dalam keadaan itu. Fi samum wahamim. Sentiasa. Kalau tidak air, angin panas, air panas. Kalau tak air panas, angin panas. Kita kalau buat kerja berat, katalah mengimpal atau memasak, berdepan dengan api. Api kan panas. Dan kalau kita bekerja di dapur yang tak ada pengudaraan yang baik, panas. Dan kadang sampai tak tahan, kita cari, pergi kejap ke ruang tamu. Rasa angin, untuk sejuk. Ini sentiasa dalam keadaan macam tu. Dulu kecil-kecil tolong mak buat rempik 2 kuali besar. Dengan minyak panas, dengan api. Kena maintain kepanasan tu. Duduk nak bakar rempik ni berjam-jam. Ui, mak saya punya tahan. Kadang dia minta saya tolong ganti kejap, dia nak pergi solat. Waktu ganti tu, kalau dia dalam 10 minit tu boleh dapat penuh kiri kanan. Sementara saya ganti, ada yang hangus lah, ada yang gosong lah, hitam. Tak boleh nak kawal dua-dua, dapat satu je sebelah. Yang sebelah sini ni minyak ni dah menjadi terlampau panas sebab tak ada kecikan api. Samum, panas. Sentiasa dalam keadaan itu. Kita kalau panas, at least kita bolehlah kipas-kipas. Tak ada. Fi samumi wa hamim. Wa dhillin. Dan menariknya, dalam neraka juga ada teduhan. Dhil. Dhil ni teduhan, naungan. Tapi naungan tu dari jenis asap. Miyahmum. Yang memberi naungan tu adalah asap. Kan bila terbakar, api yang terbakar akan hasilkan asap. Asap itulah yang jadi naungan. Tuan-puan, kalau rumah terbakar, asapnya macam mana? Gelap, pekat, hitam. Selesa tak nak bernafas? Jangan sangka orang dalam neraka tu bernafas macam kita sekarang boleh bernafas dengan tenang, senang. Mereka menghidup asap bakaran dengan bau peluh, bau badan, bau nanah, bau darah. Segala jenis bau ada, bau muntah. Wa dhillim min yahmum.
Dan baru 2 ayat. Bila kita lalui, segala bentuk nikmat yang ada di atas tu hilang. Seolah-olah kita tak pernah lalui nikmat. Fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum. Dan naungan daripada asap hitam berkepul-kepul. La barid, tiada udara sejuk. La barid, tiada udara sejuk. Barid pula, Allah tidak hanya spesifik pada udara. Yang kita kenal sebagai sejuk, tak ada. You name it, apa bentuk kesejukan, tak ada. La barid. Yang namanya sejuk, tak ada. Dia bukan sekadar udara sejuk. Sejuk tu tak ada. Tidak dikenali di neraka. Dan wala karim. Sudah tiada kesenangan. Yang namanya sejuk tak ada, yang namanya senang tak ada. Kadang ada orang mengeluh, Ustaz, saya punya hidup tak pernah senang, Ustaz. Sentiasa susah. Kadang kita nak bisik kat dia, kesian juga. Jangan sampai engkau selalu susah dekat dunia dan kau tak ingat Allah. Nanti engkau berkekalan susah dekat akhirat. Cubalah bawa diri bersyukur agar engkau lihat ada sesuatu yang Allah buat hidup engkau jadi senang. Hentikanlah perbuatan mengeluh. Kerana keluhan, putus asa, sangat Allah tak suka. Lagi cepat dihantar ke neraka. Wala karim. Tiada yang namanya senang. Dan kerana senang itu, orang-orang yang sentiasa senang, kan, nak jalan dekat highway, senang. Sampai ke majlis, dia tak perlu cari tempat duduk. Ada duduk disediakan, kan senang. Jalan dia tu senang. So karim, sebab ada orang yang senang hidup dia itu, maka orang lain gelar dia sebagai itu VIP, itu mulia. Karim ni asalnya senang. So kerana ke mana-mana dia pergi itu senang, maka timbullah perkataan karim itu menjadi mulia. Tiada sebarang kemuliaan, tiada sebarang kemewahan, tiada sebarang kesenangan di neraka. La barid wala karim. Dan Allah tak mention apa yang sejuk, apa yang senang. Tak ada. So apa yang kita kenal sebagai senang dan sejuk, tak ada. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka dulu di dunia. 6.31. Kita sambung besok petang. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Nazri atas kesudian mengungkap makna dan penghayatan terhadap ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Waqiah sehingga ke ayat 45 ya Ustaz. Ya, betul. Untuk kita ambil dari intipati kalamullah dengan maksudnya hikmah dan juga pengajaran serta pedoman yang bagi menambah ketakwaan dan keimanan kita sebagai iktibar dan beramal terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi menangguhkan majlis ini, saya mohon Ustaz untuk tutupkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Jazakallahu khair Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih admin. Allah pada malam ini kita jumpa lagi pada Terima pukul kasih 8. Ustaz. Terima kasih admin. Terima kasih admin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Nanom, Sama. terima kasih semua. Terima kasih Non, sila off record. Okay. Thank you.